Selamat sejahtera, Wanakum Tachahau. Saya Suman Sivam, kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu isu berkaitan dengan lambakan warga asing. Baru-baru ini kita melihat banyak-banyak video di TikTok ataupun di media sosial berkaitan dengan warga asing yang kurang hajar. Dan lambakan warga asing ini selepas COVID-19, selepas PKP, selepas lockdown telah bertambah. Tambah lagi mereka punya keturunan mereka di sini. Ini sungguh-sungguh menyedihkan di negara yang berperlembagaan. Apa yang saya nak katakan, saya ada beberapa cadangan dan pendapat saya untuk dikatakan, untuk dibicarakan, untuk dikongsikan kepada saudara-saudari saya di sini. Malaysia kita ini ada Akta Immigration 1959 kurungan 63, Akta 155, iaitu sekatan ke atas hak masuk warga negara ke dalam negeri Malaysia Timur, itu Akta Immigration. Dan ada lagi satu akta, Akta Pasport 1966, Akta 150. Bila kita lihat daripada akta ini, kita ada satu kegagalan. Apa kegagalan yang perlu saya bangkitkan? Ialah berkaitan dengan masa yang dibuat 1959, 1966. Undang-undang ini di zaman dulu. Untuk hari ini kita dah lapor. Sebab apa? Bila dah lapor, perkara yang dinyatakan dalam Akta Pasport dan Akta Immigration, warga asing ini, ejen-ejen ini sudah fahami dengan begitu jelas undang-undang kita, sehingga mereka menceroboh masuk di negara kita dengan tidak segan silu. Sebab mereka dah faham. Sebab itu, di Parlimen, kita perlu tukarkan akta-akta ini, akta-akta lapor ini untuk ke akta baru. Bubarkan akta itu, buat satu akta baru di Parlimen. Bukan duduk dalam Parlimen cerita pasal Zahid Hamidi sahaja. Bukan cerita pasal benda yang mengarut-ngarut berkaitan politik saja. Ini adalah hak rakyat yang perlu dibincangkan dan perlu dibangkitkan di setiap percakapan di Parlimen. Sebab apa? Bila kita lihat di Malaysia ini ada berbagai bangsa warga asing seperti Pakistan, Bangladesh, Rohingya, Nepal, Sri Lanka, semuanya ada di Malaysia. Tidak terkecuali pada mereka. Apa yang saya nak bangkitkan? Bila kita lihat mereka dapat kerakyatan warga negara Malaysia, tapi mereka bukan rakyat Malaysia. Sebab apa? Perjuangan nenek moyang, perjuangan leluhur mereka bukan di sini. Leluhur mereka bukan berperang di sini untuk menuntut kemerdekaan. Itu kita kena faham. Walaupun Pakistan, walaupun Bangladesh, dia ada warga negara mengikut perlembagaan bab 3, iaitu kewarganegaraan. Ini perlembagaan yang menyatakan dia bukan rakyat kita. Sebab dia bukan berjuang dengan kita, dengan kemerdekaan, untuk menuntut kemerdekaan dengan British, untuk menghalau komunis, untuk menghalau Jepun. Mereka tak ada kaitan langsung. Selepas merdeka baru mereka datang. 1957, selepas kita dah merdeka, kita dah maju, mereka masuk. Selepas Sabah Sarawak dah bergabung dengan Malaysia pada 1963, selepas itu baru mereka masuk. Pasal itu saya katakan, macam saya, nenek moyang saya berjuang untuk kemerdekaan di Malaysia. Termasuklah kawan-kawan Cina saya, termasuklah kawan-kawan Melayu saya, dusun Murut, semua kadang dusun, semuanya. Mereka berjuang atas tiket leluhur. Dan mereka pertahankan apa yang ada mereka hari ini adalah hak leluhur mereka, hak moyang mereka. Sebab berjuang untuk negara ini yang datang sebelum merdeka, sebelum Hari Malaysia, mereka bukan rakyat Malaysia. Dan saya tidak boleh mengiktirafkan mereka itu sebagai rakyat Malaysia. Mereka tetap rakyat Pakistan, mereka tetap rakyat Bangladesh, mereka tetap rakyat Rohingya. Dia tidak ada kaitan dengan kemerdekaan kita. Sebab lepas kita dah menang, baru dia datang. Bermakna mereka dapat kerakyatan pun daripada isterinya, iaitu perkara 15, kewarganegaraan melalui pendaftaran isteri dan anak warga negara. Dia tak berjuang di sini tau, tapi dia nak hak kita lebih-lebih. Dan satu lagi kita perlu lihat, macam saya, kawan-kawan lain yang digelar sebagai warga negara, sebab dalam perlembagaan tidak ada bangsa Cina dan India. Tapi di sini dia menyatakan warga negara. Kurungan 14 dalam perkara 14, kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang. Kurungan 1, tertakluk kepada peruntukan bahagian ini, orang yang berikut ialah warga negara melalui kuasa undang-undang, iaitu tiap-tiap orang yang lahir sebelum Hari Malaysia yang menjadi warga negara persekutuan menurut kuasa peruntukan yang terkandung dalam bahagian 1 jadual 2. Faham tak? Sebelum merdeka kita dapat kewarganegaraan, selepas kemerdekaan kita dapat kewarganegaraan. Dua perkara yang berbeza. Sebab apa? Di sini dalam perlembagaan sungguh jelas dalam perkara 16, kewarganegaraan melalui pendaftaran orang yang dilahirkan di persekutuan sebelum hari merdeka.
Ya, dia bukan rakyat kita, dia cuma warga negara kita saja. Seperti mana dalam perkara 16 kewarganegaraan melalui pendaftaran orang yang bermaustatin di negeri Sabah dan Sarawak pada Hari Malaysia. Itu rakyat kita. Macam warga asing ini bukan rakyat kita sebab dia bukan berjuang untuk kita, dia berjuang di negara dia dan dia lari ke Malaysia ya selamat daripada peperangan mereka. Mereka takut dan mereka masuk sini supaya dapat kewarganegaraan dan hak isteri-isteri dia digunakan. Sebab sekarang banyak sindiket Pakistan nak cari warga negara tempatan untuk kahwin dan untuk mendapatkan semua hak daripada rakyat Malaysia. Contoh macam minyak petrol 95, RON 95 tu hak rakyat. Patut warga asing ni isi 97. Tak ada subsidi itu hak rakyat. Bolehkah aku pergi negara dia aku minta hak dia? Hak itulah subsidi, hak rakyat itulah hak subsidi. Tapi dirompak macam beras tempatan RM26. Itu adalah hak rakyat yang kerajaan beri sempena kita sebagai warga negara merdeka. Ya. Kewarganegaraan Melayu ni banyak dalam perkara bab 3 dalam perlembagaan boleh dikaji. Sebab saya rasa benda ini perlu digubal dan pindahan perlembagaan pun perlu dibuat berkaitan dalam perkara 14A. Ya, 14A, 15A, semuanya perlu diubah. Sebab apa? Lambakan warga asing sudah banyak dan kita rakyat Malaysia tergugat dengan apa yang mereka lakukan dengan undang-undang yang sedia ada seperti Akta Imigresen, Akta Pasport. Ini adalah satu kelemahan pentadbiran kita yang perlu dibincang. Ya, ini kelemahan. Sebab ada kelemahan bila kita tukar akta ataupun immigration, mereka ambil masa untuk pelajari. Dan dari situ bila dalam time masa mereka belajar perkara itu, kita boleh cantas mereka supaya tidak masuk di Malaysia. Sebab apa? Ini semua mereka dah faham. Pasal itu mereka boleh membolosi, mencerobohi negara kita dengan begitu mudah sebab dia dah faham. Kita pun dah faham. Tapi kita tidak mengubahkan apa-apa akta ini. Masalah sebab dia dah lapuk. Kita perlu ada perubahan yang besar, dasar yang besar. Ya, apa yang saya katakan ini adalah berkaitan dengan perlembagaan. Saya tidak resis. Kita tidak perlu resis. Kita perlu ada sifat nasionalis, sifat kenegaraan. Saya tidak menyatakan mereka itu rakyat Malaysia saya sebab mereka bukan berjuang atas tiket Malaysia. Mereka datang selepas merdeka, mereka dapat kewarganegaraan. Lepas tu bangga macam dia itu warga negara Malaysia. Sedangkan dia dapat warga negara pun bukan daripada perkara 14. Ya, faham tak? Hak rakyat Malaysia tidak boleh diguna pakai untuk dia sebab dia bukan rumpun kita. Rumpun kita di Malaysia siapa? Melayu, Cina, India, Dusun, Kadazan, Murut. Ya, semua tu rumpun kita. Kita yang berjuang dan bergabungkan Malaysia menjadi satu suasana yang makmur. Tiba-tiba dia datang dia kata dia warga negara. Jangan respect orang macam tu. Jangan, kalau kita kemanusiaan itu lain, hak itu lain. Kemanusiaan kita jaga. Kita tetap jaga kemanusiaan. Tapi hak kita pun kita perlu jaga. Mengapa kita perlu bagi hak kita pada warga asing? Kerajaan dah bayar subsidi untuk kita. Dia ambil dengan begitu mudah. Patut warga asing ini beli beras import dan beras istimewa. Bukan beras yang disubsidikan oleh kerajaan. Beras tempatan. Itu hak kita. Biarlah rakyat Malaysia yang pakai hari ini kita kekurangan beras. Ya, sebab mereka guna. Mereka terlampau ramai. Mereka siap jual lagi. Siapa dia orang nak jual beras tempatan rakyat Malaysia ini? Dia siapa? Dia bukannya menuntut kemerdekaan daripada kita. Dia datang, dia pendatang, dia pelarian. Dia tak ada hak pun. Dia pun tak boleh declare dia itu rakyat Malaysia. Dia bukan rakyat Malaysia. Dia cuma warga negara Malaysia daripada pemaustautin. Ya, pemaustautin ataupun kewarganegaraan melalui penaturalisasian. Ya, penaturalisasian. Ya, inilah yang perlu kita rakyat Malaysia faham. Peka setiap kali dalam parlimen perlu bincang. Ya. Sekian, terima kasih daripada saya Suman Siwam.